السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونصلي ونسلم على رسول الله لا نبي بعده، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم، آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Firman Allah Subhanahu wa taala mafhumnya, apabila kamu membaca Al-Quran, maka kami jadikan di antara kamu dan di antara orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat itu satu dinding pemisah yang tertutup. Al-Isra ayat 45. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya telah bersabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul satu kumpulan dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah yakni Al-Quran dan saling belajar mempelajari antara mereka, melainkan akan diturunkan kepada mereka as-sakinah yakni ketenangan. Maka selabuti mereka itu dengan rahmah yakni kasih sayang Allah, dan para malaikat menyertai mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama mereka yakni sebagai tanda kebanggaannya di hadapan para malaikat. Alhamdulillah, sama kita mulakan dengan membaca Ummul Furqan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkati majlis ini, dan semoga Allah suci rahmat dan maghfirahnya kepada ibu-ibu dan bapa-bapa kita, guru-guru kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk terus mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperelok ibadah kita sehari-hari insya-Allah, sehingga kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah meridai kita insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Yang saya muliakan dan
Bilal dengan kuasa menjaga syahadah, tuan-tuan haji, hadirin yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya, inayahnya, biidznihnya. Dapat lagi kita bersama-sama berada dalam halaqah Al-Quran pada hari ini insya-Allah. Itu hormati Allah Subhanahu wa taala, pada kali yang lepas kita telah lihat ayat Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah sehingga ayat yang ke-63. Ya, pada hari ini insya-Allah kita sambung lagi lihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang seterusnya iaitu ayat yang ke-64. Kita mulakan dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma tawallaytum min ba'di dhalik. Baik, satu persatu kita lihat. Ayat ini bermula dengan huruf tha. Huruf tha makhrajnya hujung lidah serta hujung gigi atas. Terus masuk mim satu wajibul gunnah dengungkan. Sekira-kira satu harakat tutup, dua harakat panjang. Thumma tawallaytum. Mim hilang tanda mati pada mim, menunjukkan kita tak boleh baca mim yang pertama tu. Tak boleh jelaskan bunyi mim itu. Terus lihat kenapa tak ada tanda mati pada mim yang pertama tu, sebab depan dia huruf mim. Dia dua sebab sahaja. Mim yang pertama tu hilang tanda mati. Yang pertama sebabnya mim depannya, yang kedua ba. Salah satu daripada dua huruf ini, maka mim yang pertama dihilangkan tanda mati, menunjukkan tak boleh dibaca dengan izhar. Di sini mim di hadapan itu, maka kita baca dengan idgham. Idgham mislain saghir. Yang mana kita kena masukkan dalam mim yang kedua, idghamkan dan dengungkan dua harakat. Satu harakat masuk dalam mim, dua harakat dengung. Tawallaytum min ba'di Yang ini pula nun. Nun pun hilang tanda mati. Asalnya tanda mati tuan-tuan. Jadi asalnya nun mati bertemu dengan huruf ba. Tapi dihilangkan tanda mati pada nun, ya, menunjukkan tak boleh kita baca huruf nun tu. Jadi nak baca macam mana? Baca dengan kita inqilabkan dia, ataupun iqlab. Dia punya hukumnya iqlab, maksudnya palingkan bunyi nun itu kepada bunyi mim yang ringan disebabkan ada ba kat depan. Nun mati punya ba hukumnya iqlab. Jadi masukkan bunyi yang asalnya nun itu ke dalam bunyi mim yang ringan. Mim yang ringan maksudnya tak boleh tutup habis lah. Tapi ada cara bacaan yang lain, dalam Hasan Asim juga, dengan cara bacaan dia tutup mulut habis. Tapi yang lebih aula, kita buka sedikit macam ikhfa. Mim buka sikit. Baik, macam ikhfa syafawi bunyi dia. Gitu. Thumma tawallaytum min ba'di dhalik. Ba'di Ra'ib dengan kurungkung. Di huruf dal, hujung lidah sentuh antara gusi dan gigi atas. Dhalik. Afdal. Huruf zal ini sama macam huruf sa tadi. Hujung lidah sentuh hujung gigi atas. Kemudian huruf kaf kita matikan, ada hamas. Kita mati di situ huruf kaf disebabkan kita waqafkan bacaan. Jadi tanda mati pada kaf itu mendatang. Jadi huruf kaf itu ketika mana kita matikan dia, ada bunyi hamas, maksudnya bunyi apa? Udara ataupun kecilkan udara daripada terangkatnya makhraj. Huruf kaf pada depan sedikit
dari pangkal lidah. Kalau pangkal lidah huruf qaf, huruf kaf depan sikit je. Dan infitah. Jadi lik, buka terbuka, lik. Tak ada kita muncul ke bibir untuk tebalkan sebab dia infitah. Jadi huruf kaf ada hamasnya, lik, lik. Dia bunyi itu. Begitu, bunyi itu Baik. Selesai potongan pertama dari ayat yang ke-64. Dan tuan perhatikan di situ ada waqaf sad lam ya. Itu maksudnya wasal aula. Sambung lebih baik, lebih utama. Tapi kalau lafaz pendek macam saya ni, berhenti kat situ pun boleh, tak masalah. Tidak menjejaskan makna. Baik, kita berhenti situlah. Thumma tawallaytum min ba'di dhalik. Sila. Thumma tawallaytum min ba'di dhalik. Falawla fadlullahi alaikum. Huruf fa, hujung gigi atas bertemu dengan huruf bibir bawah. Falawla, lau, lin. Lembut bunyi dia, lau gitu. Tak boleh lau. Tak boleh kita baca lau gitu, waw tu kita keraskan bunyi. Lembut dia. Itu lin. Sifat bunyi waw yang sebelumnya baris atas. Bukan mat lin tu kan? Sifat bunyi itu lin. Falawla la mat asli, kemudian huruf fa jumpa sekali lagi huruf dad pula kita matikan tanpa qalqalah. Huruf dad tidak ada qalqalah. Jadi fadlu, jangan fadlu. Jangan fadlu. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Itu surah yang biasa kita baca. Jangan fi tadlil. Baik. Jadi huruf dad begitu, dia tidak ada qalqalah, tetapi sifat huruf dad itu itbaq. Nak sebut dia kena muncul bibir. Fad, ujung lidah sentuh pada geraham ataupun belakang gigi. Geraham belah kiri. Jadi kanan lidah menempel depan. Antara kanan ke kiri, dari kanan ke kiri itu belakang gigi atas tu menempel kat situ. Fad. Betul? Kalau yang tak biasa kanan, dia guna kiri yang kidal itu, pun boleh juga. Kalau tak boleh juga, lidah kita kembangkan semua menempel pada belakang gigi atas daripada kanan ke kiri. Faham? Tu third class. Third class. First class di mana disebut dalam kitab hujung lidah sentuh geraham kiri, kanan lidah tu tutup belakang gigi atas. Gitu. Tanpa qalqalah, munculkan bibir. Fa'lu, fa'lu. Falawla fadlullahi lullah. Huruf lam baris dhammah, kemudian jumpa kalimah Allah. Jadi kalimah Allah tu duduk dia selepas huruf yang ada baris dhammah baris depan. Maka kita kena baca dengan tafkhim, tebalkan kalimah Allah tu. Fadlullahi alaikum, hi alaikum. Ra'in dengan turun. Lailin. Tadi lin dengan waw, ini lin dengan ya, lembut bunyinya. Alaikum. Tadi kita jumpa mim hilang tanda mati. Tawallaitum, mim hilang tanda mati. Yang ini ada tanda mati, maka kita baca dengan izhar. Ada tanda mati je, izhar, tak boleh dengung. Jelaskan sahaja bunyi huruf mim dan elakkan dari qalqalah, sebab mim bukan huruf qalqalah. Alaikum wa rahmatuhu, wa rahmatuhu. Wa ra tafkhim, wa infitah. Wa ra dengan wara. Dengan wara, wa ra. Kemudian lepas ra kita tafkhimkan, ha pula infitah balik. Buka. Wa rah, rah, buka. Dengan ra muncul. Kalau kita sebut warah, jadi huruf ha tu bukan huruf ha, huruf kha jadi warah.
Kha ke ha ke? Ha kan? Jadi buka. Wa rahmatuhu. Sama macam kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan rahman, jadi rahman. Buka cepat-cepat ha tu. Ulat mulut kita buka. Jangan terus munculkan macam huruf ra. Baik. Wa rahmatuhu huruf ha halqi paling bawah, dan makna huruf hu tu dia ataupun nya untuk muzakkar. Jadi dhamir muttasil untuk huwa. Ini kalau orang belajar bahasa Arab dia faham tu. Jadi tuan di sini hu tu dia dhamir muttasil untuk huwa, jadi dia ada potensi jadi mad silah. Sekiranya sebelum ataupun selepasnya tidak ada tanda mati, maka dia jadi mad silah. Cuba tengok yang sini. Sebelumnya pada dhamma, selepasnya baris atas, maka dia jadi mad silah. Sebab tu ada tanda panjang, ada waw kecil tu. Jadi mad silah qasirah, pendek sahaja. Panjangnya itu 2 harakat sahaja, sebab depan dia bukan huruf hamzah. Jadi 2 harakat. Wa rahmatuhu lakuntum. Huruf nun hilang tanda mati, sebab depan dia bukan huruf al-halqu. Sebab depan dia bukan huruf kerongkong, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, bukan. Tapi huruf apa tu? Huruf ta. Salah satu daripada huruf ikhfa hakiki, maka kita kena baca dengan ikhfa. Standby nak sebut ta. Bila nak standby sebut ta, huruf nun tu kita kena lupakan makhraj dia. Makhraj huruf nun kat mana? Di langit. Kun. Itu bunyi dia. Kena lupakan bunyi nun tu. Jadi lidah kita standby nak sebut huruf ta. Kuntum. Lidah kita kat tengah-tengah. Kena langit pun tidak, bawah pun tak tengah, sebab standby nak sebut ta. Lepas tu ujung lidah kita lepas tu nak sentuh pada antara gusi dan gigi atas, makhraj huruf ta. La kuntum minal. Jumpa pula mim as-sakinah yang asalnya ada tanda mati bertemu dengan huruf mim, jumpa kali kedua. Tadi jumpa dah kali pertama. Hukumnya idgham mithlain saghir ataupun idgham mithlain syafawi. Kita masukkan dalam mim satu harakat, 2 harakat panjang. La kuntum minal. Masuk lam sana. Lam ada tanda mati pada hukum alif lam, maka hukumnya izhar qamari. Jelaskan milik lam tu. Tak boleh kita dengungkan dan tak boleh kita qalqalahkan, sebab lam bukan huruf qalqalah. Jadi minal kha, jangan minal kha. Pun tak boleh. Contoh mendayu-dayu macam mana pun dengung lam tu salah. Tak boleh dengung langsung. Minal khasirin. Kha, huruf kha isti'la. Terangkat lidah kita bersama huruf kha. Pangkal lidah terangkat. Kha. Itu isti'la. Tebal. Mad asli sirin. Huruf sin ni bukan si. Bentuk huruf sin pun macam gigi tu kan. Maknanya nak sebut huruf sin ditunjuk gigi tu kan. Si. Jangan tu fi kan. Jadi huruf sad pula nanti. Minal khasirin. Ri tarqiq. Huruf ra pada bawah kita kena nipiskan. Mad arid disukun di hujung itu mati ataupun waqaf pada 2 huruf yang mati. Yang pertama huruf ya, yang kedua huruf nun yang matinya mendatang. Jadi hukumnya mad arid disukun kita baca dengan sama ada 2, 4 ataupun 6 harakat. Kita ambil yang 6 harakat nak tuan ya. Insya-Allah. Jadi kalau 6 harakat, selepas ini kita jumpa mad arid disukun lagi semua 6 harakat. Kalau 2 semua, kalau 4 semua. Baik. Saya baca potongan ayat ini, kita perhatikan dan sama-sama baca insya-Allah. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Sila.
Alhamdulillah, barakallahu fikum. Terlihat intisari ayat ini tuan-tuan. Jadi sebelum ini kita telah lihat ayat yang ke-63 yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberi ingat semula kepada Bani Israel pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nenek moyang mereka pada zaman Nabi Musa dahulu, kan? Wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kamu mengambil perjanjian setia kamu untuk taat kepada Taurat, kitab Taurat yang diberikan kepada kamu menerusi Nabi Musa alaihissalam. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat di atas kamu gunung Tursina, supaya kamu benar-benar berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu tak mahu terima meterai perjanjian itu, maka kami timpakan gunung Tursina kepada kamu. Maka dengan itu kamu terima perjanjian tersebut. Ya. Jadi apa perjanjiannya? Khudhu ma atainakum biquwwah. Terimalah kamu semua apa yang telah kami berikan. Atainakum, kami berikan kepada kamu biquwwah, dengan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguhlah dalam mengikut apa yang kami turunkan dalam kitab Taurat itu, daripada hukum-hukum, daripada perintah-perintah dan sebagainya. Wazkuru ma fi, dan ingatlah kamu semua apa yang tersebut di dalamnya, dalam kitab Taurat itu, la'allakum tattaqun, supaya kamu semua bertakwa. Dan termasuk dalam isi kandungan Taurat itu juga, yang mana kamu hendaklah beriman dengan nabi-nabi yang diturunkan kepada kamu, termasuklah khataman nabiyyin, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenalah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibaca semula ayat ini, maka sepatutnya mereka tunduk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana Allah mengingatkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam perjanjian-perjanjian yang telah pun dimeterai antara Bani Israel dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mentaati apa yang ada, perkara-perkara atau hukum-hukum dan perintah-perintah yang ada dalam kitab Taurat itu. Jadi apa yang berlaku? Thumma tawallaitum min ba'di dzalik, kemudian kamu semua membelakangkan, min ba'di dzalik, dari setelah mengambil perjanjian itu, iaitu perjanjian untuk taat kepada Taurat. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Kalau sebab tu tak boleh berhenti situ tuan-tuan. Kalau berhenti situ dia jadi tergantung ayat. Mestilah kuntum minal khasirin, sambung. Paling tidak pun la kuntum, ambil situ sikit, gantung dulu, kan? Ambil balik la kuntum minal khasirin. Ada cara dia kalau kita faham makna ayat. Apa makna tadi? Falaula, maka kalaulah tidak kerana fadlullah, kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu, wa rahmatuhu, dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu, lakuntum minal khasirin, sudah tentulah kamu termasuk dalam golongan yang merugi. Ini ayat yang ke berapa? 64 yang kita telah baca tadi. Kita tuan mati Allah, terlihat Syekh Ahmad Sulhaji menyebut dalam ayat yang kita baca tadi, kesan yang kita dapati daripada ayat ini, kata Syekh Ahmad Sulhaji, dalam syariat Nabi Musa AS terdapat satu cara untuk menguatkuasakan syariat Allah dengan mendatangkan ancaman secara kontan, secara tunai, dengan tidak bertangguh-tangguh lagi. Sekiranya tidak mahu orang menerimanya, segera akan diterima pula padanya, dan kebinasaan seketika itu juga. Fikiran kita yang sihat dapat menimbangkan bahawa cara yang demikian adalah satu paksaan. Betapa tidak, mereka yang tidak mematuhi isi kandungan kitab Taurat akan dihampak oleh bukit
supaya mereka binasa ketika itu juga. Mungkin cara ini sesuai untuk masa kedudukan orang-orang yang ada pada zaman itu. Pada zaman itu, keadaan orang pada zaman itu, tuan-tuan, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan kepada mereka. Orang zaman Nabi Musa ni, Bani Israel ini, dia kena direct. Kalau sama pun soal direct je. Berkias-kias tak faham dia. Kan? Orang kata apa? Sindir apa? Orang kata sindir menantu. Tegur apa? Apa? Pukul anak sindir menantu. Kan? Dia nak sindir menantu tapi dia pukul anak dia. Tapi itu kalau menantu dia faham. Orang zaman sekarang ni insya-Allah lah faham. Tapi Bani Israel ni tak faham. Dia makin pula dia kata, tuan kau degil. Padahal dia degil. Dia duduk sama-sama pula, dia kutuk pula dia punya adik ipar dia kena pukul contohnya kan. Padahal bapak dia pukul adik ipar dia ni untuk sindir dia, sindir menantu dia, sindir si dia ni, tapi tak faham. Itu masalah. Jadi yang tak faham ni macam Bani Israel ni. Dia tak boleh gitu, dia kena sound direct je. Kalau nak bagi hukuman, bagi je hukuman. Buat salah dia, hukum je terus. Gitu je cara dia. Jadi itu yang berlaku kepada Bani Israel. Tetapi satu perkara yang mungkin pada ketika itu Bani Israel ini merasakan pelik, iaitu ketika mana mereka berpaling daripada perjanjian untuk mengikut apa yang ada dalam kandungan kitab Taurat itu, mereka menyalahi perjanjian, tak ikut kandungan kitab Taurat, hukum-hukum yang ada dalam kitab Taurat, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan. Sepatutnya mereka bersyukur dengan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mereka ini, Allah dah ampunkan mereka itu pun, mereka masih lagi tidak faham apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kendaki daripada mereka. Tentang mati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat ayat yang ke-64 di hujung itu, dia kata di sini, tetapi jika kita berpaling pula kepada syariat Islam, kita akan dapati bahawa dalam Islam tidak ada paksaan. Dalam Islam tidak ada paksaan. Tetapi apa yang berlaku pada zaman Nabi Musa AS berdepan dengan Bani Israel, cara mereka itu memang kena paksa. Baik. Sesuai dengan ayat Allah SWT yang mana menyebut berkenaan dengan tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama, yakni masuk dalam agama Islam. Tidak ada paksaan kepada seseorang yang belum Islam untuk masuk dalam agama Islam. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Telah nyata yang iman dari yang kufur. Telah nyata. Maksudnya tiap-tiap manusia diberi kebebasan untuk memilih agamanya. Ia tidak dipaksa, kerana ia pun dikurniakan Tuhan akal dan fikiran supaya memikirkan pilihannya itu dengan semasak-masaknya. Sebab dalam agama ada dijelaskan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang mendatangkan kebahagiaan dan mana yang mendatangkan kecelakaan, sehingga tidak payah ancaman-ancaman dilakukan, tidak payah orang-orang ditakut-takutkan dan diugut, tetapi gunakanlah kebijaksanaan, ajaklah orang-orang ke arah bertukar fikiran dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersalahan dengan apa yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihi salam terhadap Bani Israel. Itu termati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan lagi ayat yang ke-65. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ وَلَقَدْ
tanda sukun izhar. Izhar syafawi. Jelaskan bunyi mim, elakkan dari dengung, elakkan dari qalqalah. Alimtumul ladzina i'tadaw minkum. Alif lam, lam bersabdu, tidak ada dengung, balas saja. Alimtumul ladzi hafadha, hujung lidah sentuh hujung gigi atas, mana asli na'tadaw, huruf ain. Jangan dikalkulahkan. Kadang yang suka kalkulah ni huruf ain pun dikalkulahkan. Na'tadaw dah. Jangan kalkulah huruf ain. Na'tadaw minkum, daw hafadha, hujung lidah sentuh antara gusi dan gigi atas, lid, daw minkum. Ini ikhfa dengan kaf. Ikhfa dengan kaf, standby dia pada pangkal lidah, depan sedikit daripada pangkal lidah, huruf kaf. Tadi huruf ta, jadi ikhfa. Berpadukan pada makhraj huruf ta, hujung lidah. Tapi ini tengah lidah, bersentuhan dengan atas dia, langit yang ada bertentangan dengan dia, itu makhraj huruf kaf. Min, gitu bunyi dia. Minkum, jangan pula minkum, jangan gitu. Minkum, hampir-hampir nak sentuh pada makhraj. Jangan sentuh. Ini tuan-tuan pasal sendirilah. Tuan-tuan punya pangkal lidah tu ataupun makhraj huruf kaf tu, lidahnya sentuh tak pada makhraj huruf kaf, langit tu. Kalau sentuh pada ikhfa tu, dia jadi idgham. Jangan sentuh, dia hampir-hampir je. Minkum. Kalau sentuh minkum, beza tuan-tuan. Minkum dengan minkum, dia hampir-hampir je, dia tak sentuh betul. Kalau sentuh, dia jadi idgham. Ada salah lah. Ini hukumnya ikhfa hakiki. Standby sahaja nak sebut huruf kaf selepas itu. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. Kum, mim tadi sukun, izhar syafawi. Jelaskan saja bunyi mim, tak dengung, tidak qalqalah. Fis termasuk sin, idgham asy-syamsi. Idgham asy-syamsi termasuk sin, nipiskan. Fis sab, qalqalah sughra. Bunyikan sab. Dan sifat qalqalah ni fathah. Sifat qalqalah bunyi dia macam baris atas, ba gitu. Sab gitu. Jangan sab. Jangan sab, sab. Gitu bunyi dia. Fis sabti faqulna lahum, faqulna al-qaf bagi lidah, lam tanda sukun, izharkan saja huruf lam. Tidak ada dengung, tidak ada qalqalah. Faqulna lahum, lahum, halqi paling bawah, hum. Mim ada mati izhar syafawi. Kunu qiradatan khasiin. Kunu, ku mad asli, nu mad asli, dua-dua sama panjang. Kunu qirati, pangkal lidah tuan-tuan. Huruf qaf pangkal lidah isti'la. Qiradatan, qiradatan. Ra tafkhim, dan hujung lidah sentuh antara gigi atas, tan tanwin tuan-tuan. Tanwin dia tegak gitu. Jadi kena baca nunnya tu. Jelaskan bunyi nun pada tanwin. Tan gitu. Tak ada dengung, tak ada qalqalah. Sebab depan dia huruf kha, salah satu dari huruf kerongkong. Huruf al-halqu, maka hukumnya izhar halqi. Qiradatan khasiin. Kha, bunyikan tak biasa, kena biasakan dengan huruf kha ni. Bunyinya pada kerongkong paling atas. Khasi, sin nipiskan. Hamzah a i u, jangan in, jadi huruf ain pula. Khasiin, macam huruf alif pada bawah.
sini juga kita baca 6 harakat. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ سِلَا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لهم كونوا قردة خاسئين. سلام. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Kita lihat pula satu kisah yang ada pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ni pun adalah seorang rasul, seorang nabi dari kalangan Bani Israel juga. Ya. Baik, apa dia? Kisahnya walaqad alimtum, dan sesungguhnya alimtum, kamu semua telah mengetahui. Ini kisah ni orang Bani Israel semua tahu. Orang Bani Israel pada zaman Nabi tahu cerita ni. Alladzina i'tadaw minkum, orang-orang yang mereka melanggar larangan di antara kamu semua. Fi sabti, pada hari Sabtu. Larangan apa? Larangan supaya tidak bekerja pada hari Sabtu. Hari Sabtu pada zaman itu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Bani Israel tak boleh kerja. Tak boleh kerja, rehat aja. Ataupun apa? Sibukkan diri dengan beribadah. Tak kerja dah. Berehat dengan beribadah. Kan? Buat ibadah aja. Macam kita hari ibadah kita hari Jumaat, hari raya kita, raya mingguan kita. Tapi taklah seperti Bani Israel. Bani Israel tak boleh buat kerja langsung. Kita boleh rehat sekejap sembahyang Jumaat. Boleh kerja dia setiap pagi. Ya. Rehat sekejap untuk solat Jumaat. Boleh. Tak masalah. Tapi kita di Johor ni alhamdulillah cuti. Cuti pun orang kadang ada yang kerja juga. Tapi Bani Israel tak boleh, no mesti. Kan? Tak ada nolak dari. Duduk dan diam buat ibadat. Tapi mereka ini degil tuan-tuan. Jadi kita lihat Syekh Muhammad Haji sebut apa? Orang-orang Bani Israel telah ditegah oleh Allah jangan menangkap ikan pada hari Sabtu. Kerja mereka jadi nelayan, tangkap ikan. Kerana hari itu hari kelepasan, hari cuti, hari tiada bekerja, hari beramal ibadah, memuliakan Allah, sehingga ikan-ikan di laut pun pada hari itu semuanya berkumpul. Allah uji pula mereka, ikan berkumpul tuan dekat di pantai, banyak pula ikan. Biasa kita pergi ke tengah laut buat ikan. Hari itu Allah uji pula ikan ke tepi-tepi pantai je. Besar-besar pula tu ikan, kita bayangkan. Tak boleh kerja ni, ikan siakak, semua dia. Dia lama ikan duri. Itu dah macam lain lah. Semua ada kat tepi pantai. Geramlah Bani Israel ni. Jadi apa mereka buat tuan-tuan? Mereka tak bekerja, tapi mereka buat tali air. Dia buat tali air, buat kolam cantik punya jalan masuk kan. Letak makanan bagi ikan masuk. Tutup lah. Dia tak tangkap ikan. Pandai menipu. Sampai sekarang pandai tipu. Dia memang patut menipu Bani Israel. Orang-orang Yahudi. Esok baru dia ambil ikan. Kan cerdik lah. Tetapi perbuatan dia buat terusan itu pun dikira sebagai bekerja pada Allah SWT. Maka apa yang berlaku kepada mereka, jadi kat sini cerita, ada tak cerita? Baca tu. Jadi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala melarang mereka bekerja pada hari Sabtu, mereka berpecah kepada 3 puak. Puak pertama tidak menangkap ikan dan melarang kawan-kawannya
yang perangai macam yang saya sebut tadi tu. Jadi yang juga yang beriman, yang degil pun ada juga. Yang pertama ni, yang pertama ni beriman sungguhlah. Disuruh kawan-kawan dia pula jangan ikut perintah Allah SWT, ikut perintah yang ada dalam Taurat itu. Kemudian buat kedua pula, begitu juga tidak menangkap ikan, tetapi tidak melarang kawannya yang lain. Ini golongan yang kedua. Dia tak pakai ikan, tapi dia buat dono je. Kalau kawan dia tangkap ikan ke, bekerja ke pada hari itu, biarlah, tak dia lah. Bukan aku, dia kan. Kalau kena apa-apa, dia kena aku tadi. Itu golongan yang kedua. Sedang puak ketiga, inilah yang melanggar perintah Allah, utamanya pada hari Sabtu itu mudah benar menangkap ikan, banyak hasil ikan yang diperolehi dan banyak orang yang didapati dari hasil penjualan ikan tersebut, kerana hari itu semua ikan sedang berkumpul. Dengan itu pula semakin mereka melanggar larangan Allah, akhirnya Allah laknat mereka dengan kitabnya, kunu qiradatan khasi'in. Bertepatan dengan apa yang saya sebutkan tadi, golongan tiga ni lah. Termasuklah golongan yang buat terusan ke apa ke tadi, termasuklah golongan ketiga, tetap juga mahu bekerja, tetap juga tidak memuliakan hari Sabtu sebagai hari kelepasan untuk mereka beribadah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sumpah mereka, kunu qiradatan khasi'in. Allah tukarkan kejadian mereka kepada kera yang hina. Maka menjelmalah mereka menjadi kera yang hina. Sama ada betul-betul mereka menjelma kera yang sebenarnya, berbulu dan berekor, maupun berupa sahaja manusia tetapi kelakuannya seperti kera. Jika kita hendak sesuaikan dengan zaman kita ini, dapat kita mengambil kesimpulan bahawa kaum yang diceritakan Tuhan tadi mempunyai hari kelepasan, iaitu pada hari Sabtu. Dikata Syekh Al-Salafi dalam Abrar Asir, maka hendaklah hari itu dimulakan dengan beribadat kepada Tuhan, dan hendaklah berhenti kerja, terutama pekerjaan menangkap ikan. Tetapi oleh kerana mereka melanggar perintah Allah, mereka dilaknat menjadi kera. Ada lagi masuk? Ada 1 minit lagi, insyaAllah. Jadi kata Syekh Masud Hadi, kita umat Islam juga mempunyai hari kelepasan, iaitu hari Jumaat. Hendaklah umat Islam memuliakannya sebagaimana semestinya. Ada larangan jual beli waktu solat Jumaat didirikan. Larangan berlayar sejak fajar terbit pada hari Jumaat, sekiranya ditakuti tidak dapat menunaikan sembahyang Jumaat dalam perjalanan. Tetapi tidak ada suruhan membantu yang kerja pada hari Jumaat. Bahkan bila selesai sahaja sembahyang, hendaklah kamu bertebaran di muka bumi bagi mencari kurniaan rezeki Allah SWT. Ini rahmat Allah SWT kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Jadi beruntung kita umat Islam. Jika ada di antara kita yang melanggar larangan-larangan pada hari Jumaat itu, syukur Allah tidak menjelmakan kita jadi kera. Kan? Ada juga yang tak endahkan hari Jumaat, tak sembahyang Jumaat pun, rehat-rehat dia. Kan? Rehat-rehat. Tapi dia tak pergi sembahyang Jumaat pun, dia pergi lepak sini, lepak sana. Itu yang kadang kilang-kilang tarik balik kebenaran keluar waktu solat Jumaat. Sebab orang Islam tak gunakan solat Jumaat pun, tapi pergi tempat lain. Jadi kesian orang yang pergi sembahyang Jumaat tak dapat sembahyang Jumaat, dia ditarik balik kebenaran. Itu masalah. Ini juga lebih kurang perangannya macam kera juga. Jadi tuan-tuan berkata Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita dapat mengambil sedikit iktibar dan istifadah daripada ayat yang kita baca ini. Jadi rasanya cukup sekadar itu. Mudah-mudahan kita dapat perbaiki, perelok bacaan Al-Quran kita sehari-hari. Dan saya pesan kepada diri saya dan tuan-tuan, jadikan Al-Quran sebagai amalan kita. Teruskan kita baca Al-Quran, jadikan rutin harian kita, dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita nanti dilantik ataupun dipilih oleh Allah SWT sebagai ashabul Quran. Semoga Allah beri kita syafaat Al-Quran di hari kiamat nanti, insya-Allah. Ini cukup sekadar itu. Minta ampun dan maaf salah saya. Sama-sama kita amalkan dengan doa dan tasbih kafar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna
Wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.